Selamat petang semua. Kami dari kumpulan Q Pusat Kuantan akan membuat pembentangan bagi tugasan kumpulan kami. Jadi untuk makluman semua, tajuk tugasan kami adalah buli cyber di era digital dan impak media sosial dan peranan undang-undang komunikasi dalam menangani keganasan maya. Dalam tugasan pembentangan ini, kami akan membincangkan serba sedikit berkenaan tugasan kumpulan kami. Dalam era digital yang semakin meluas, kehidupan masyarakat semakin berubah mengikut peredaran zaman. Jadi Malaysia sebagai sebuah negara yang maju juga tidak terkecuali daripada transformasi digital dan transformasi dunia digital. Jadi apabila melibatkan transformasi digital ini, banyak juga aspek negatif berlaku, iaitu kajian menunjukkan buli cyber telah menjadi satu isu yang sangat serius di dalam Malaysia. Di mana laporan-laporan polis berkaitan buli cyber sering diterima. Jadi, oleh demikian, kajian melalui tugas ini memberi fokus kepada aspek itu, iaitu buli cyber dan juga hubungan undang-undang komunikasi seperti Akta Komunikasi Multimedia dan juga serta Akta Jenayah Komputer mengenai isu ini. Kajian yang kami jalankan ini merungkaikan kaitan undang-undang dengan isu yang dipilih, iaitu buli cyber. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fikri bin Omar, bernombor matrik 290188. Seterusnya ingin membentangkan latar belakang masalah buli cyber ini. Baiklah. Pada awalnya buli cyber ini merupakan satu tradisi buli yang pada tahun 1990-an yang menular dan telah berpindah kepada dunia cyber pada zaman kebangkitan internet pada masa itu. Tak dapat dinafikan juga buli cyber ni telah berlaku juga di Malaysia dan membimbangkan lebih-lebih lagi kepada kalangan remaja dan kanak-kanak. Pada mulanya buli cyber ini hanya berlaku penderaan secara bersemuka sahaja dan dia telah merebak kepada dunia maya dan memberi impak kepada semua golongan lapisan masyarakat kegiatan buli cyber ini dan membawa ancaman kepada diri dan mangsa yang terkesan akan perbuatan ini. Dan mengikut statistik dan fakta mengenai kes buli cyber ini, China merupakan negara tertinggi dalam kajian yang telah dinilai mengikut kajian Microsoft dalam 25 negara yang tersenarai sebanyak 70%, dan manakala tempat kedua ialah Singapura sebanyak 58%, diikuti dengan tempat yang ketiga negara India merupakan peratus sebanyak 53%. Walaupun Malaysia merupakan negara yang hanya mengambil sebanyak 33%, ia masih mencapai kedudukan yang membimbangkan mengikut statistik buli cyber yang berlaku di Malaysia. Seperti yang diketahui umum, negara Malaysia mempunyai perlembagaan yang menggariskan beberapa undang-undang dan akta-akta yang penting. Terdapat beberapa akta yang telah digubal berkaitan dengan komunikasi. Akta-akta ini dapat diimplikasikan dalam menangani isu buli cyber. Akta yang pertama adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, khususnya Seksyen 233. Seksyen ini berkaitan dengan penggunaan tidak wajar rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Seksyen ini melarang seseorang daripada menggunakan media elektronik untuk menyebarkan komen atau kandungan niat untuk mengganggu, menghina atau menyakiti orang lain. Seksyen ini secara langsung menangani perbuatan buli cyber melalui media sosial. Jika seseorang membuat kenyataan menghina, memfitnah di media sosial, ia boleh diklasifikasikan sebagai buli cyber. Yang seterusnya adalah Akta Fitnah 1957. Akta fitnah ini menangani seseorang atau sebarang kenyataan atau komen yang memalukan atau menghina seorang secara tidak benar. Mangsa boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap pelaku yang menyebarkan kenyataan palsu atau memfitnah mereka di platform awam seperti media sosial. Dan yang ketiga adalah Akta Jenayah Komputer 1997. Akta ini menangani penyalahgunaan teknologi maklumat,
untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang seperti hacking atau penyebaran maklumat palsu. Dalam konteks buli cyber, aktiviti ini boleh digunakan terhadap pelaku yang menggunakan teknologi untuk mencuri maklumat atau mengodam akaun media sosial mangsa untuk penyebaran maklumat yang palsu dan tanpa kebenaran mangsa. Terima kasih rakan saya di atas pembentangan tersebut. Seterusnya saya Muhammad Amirul Farhan bin Abdul Ghani, nombor metrik 290388 akan membentangkan tajuk berkaitan dengan kritikan terhadap penyelesaian semasa. Perkembangan era norma baru di negara ini bukan sahaja membawa kemudahan yang positif, malahan turut mewujudkan jenayah baru yang dikenali sebagai buli cyber. Hari ini, jenayah buli cyber telah membentuk keganasan maya yang paling meluas dan membimbangkan, terutama melalui penggunaan platform media sosial. Walaupun terdapat usaha untuk mengurangkan kesan negatif buli cyber, masih terdapat banyak aspek yang kurang berkesan. Jadi di sini adalah 3 ketika utama terhadap penyelesaian semasa. Pertama ialah berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang khusus untuk menangani buli cyber, terdapat beberapa aspek yang masih tidak memadai atau kurang berkesan dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada mangsa dan menghukum pelaku. Undang-undang yang sedia ada kadang-kadang kurang tegas dalam menangani pelaku buli dengan hukuman yang tidak mencukupi atau tidak diseragamkan. Kelambatan tindakan diambil terhadap aduan buli cyber juga menyebabkan pelaku bebas untuk terus bertindak. Kurang tekanan undang-undang terhadap syarikat teknologi untuk menyediakan alat keselamatan yang lebih kuat atau memantau aktiviti buli cyber dengan lebih efektif. Seterusnya, tindakan dari platform media sosial. Ramai pengguna melaporkan bahawa tindakan terhadap aduan atau kandungan yang melibatkan buli cyber mengambil masa terlalu lama. Kadang-kadang beberapa hari atau minggu sebelum sebarang tindakan diambil. Platform media sosial juga sering membenarkan pengguna untuk membuat akaun tanpa nama atau menggunakan nama samaran. Seterusnya, selepas melaporkan kes buli, masa sering kali dibiarkan tanpa sokongan atau nasihat tambahan mengenai berkaitan menangani kesan buli cyber dari segi psikologi dan emosi. Yang ketiga pula adalah dari segi kepincangan kesedaran masyarakat. Kurangnya pemahaman yang mendalam dalam kalangan masyarakat mengenai apa itu buli cyber, bagaimana ia berlaku dan bagaimana untuk mengenalinya. Ramai sekolah masih belum memasuki pendidikan mengenai buli cyber dalam kurikulum mereka. Ramai ibu bapa tidak memahami dengan baik platform media sosial yang digunakan oleh anak-anak mereka dan risiko buli cyber yang berkaitan dengan platform tersebut. Media jarang memberikan liputan mendalam tentang kes buli cyber kecuali dalam kes-kes yang sangat ekstrim ataupun viral. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan memberikan kepada kawan saya untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Ahmad Amirul bin Ma'nu, nombor metrik 290348, dan saya akan membentangkan beberapa cadangan penambahbaikan berkaitan Akta Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia. Terdapat beberapa cadangan penambahbaikan, iaitu kesedaran masyarakat. Pihak kerajaan perlu mengambil inisiatif yang terbaik demi meningkatkan kesedaran Akta Komunikasi ini kepada masyarakat dalam negara. Ini kerana peratusan yang direkodkan berkaitan pengetahuan masyarakat berkaitan undang-undang komunikasi sangat rendah. Nombor 2 adalah garisan kawalan kepada isu cyber. Tindakan akan diambil oleh pihak berkuasa kepada setiap salah laku yang berlaku dalam platform media sosial. Pihak kerajaan juga menggariskan kawalan dalam penggunaan media sosial dan setiap tindakan yang dikenakan berdasarkan asas perundangan. Pihak kerajaan sentiasa memantau setiap kesalahan isu buli cyber yang wujud dalam negara bagi memperkemaskan lagi undang-undang yang sedia ada. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan
tindakan yang tegas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia berusaha dalam menangani isu buli cyber ini dengan mewujudkan satu perancangan undang-undang yang jelas dan teratur. Sistem pelaksanaan undang-undang yang jelas berkaitan isu buli cyber memudahkan masyarakat dalam negara memahami setiap rangka kerja yang dibentangkan. Undang-undang yang mudah difahami akan memberi penekanan kepada masyarakat untuk berfikir tentang kesan negatif atau hukuman yang menanti sekiranya melakukan kesalahan jenayah cyber. Dan itu sedikit sebanyak daripada saya. Sekian, terima kasih.